dia dekat rambut. Paling tidak mabuk. Masih pernah buat program. Okay, selamat sejahtera, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Arif Panel Hakim, peserta perbahasan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Sidang Dewan akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, sebagai Speaker Dewan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan yang akan mengambil bahagian dalam perbahasan usul pegawai-pegawai Dewan dan para hakim. Seterusnya, saya akan menggariskan beberapa peraturan asas perjalanan persidangan agar sidang perbahasan usul pada malam ini dapat dikendalikan sebaik mungkin. Ahli-ahli yang berhormat, pegawai parlimen dan pemerhati sekalian, persidangan ini dikenali sebagai pertandingan ala parlimen. Mohon kerjasama ahli-ahli yang berhormat dan pemerhati sidang mematuhi segala peraturan persidangan. Selaku Speaker Dewan, saya mempunyai kuasa untuk memberi sebarang arahan yang dikira perlu bagi memastikan kelancaran persidangan. Hanya 3 orang ahli yang berhormat sahaja dari pihak kerajaan dan pembangkang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan usul. Yang amat berhormat Perdana Menteri terlebih dahulu akan mengemukakan usul dan satu hujah. Yang berhormat Ketua Pembangkang akan membahaskan usul berkenaan juga dan satu hujah sahaja. Pembahas kedua kerajaan dan pembangkang akan mengutarakan 2 hujah, manakala pembahas ketiga hanya perlu membidas hujah pasukan lawan. Pembahas simpanan dibenarkan berada di belakang pembahas, tapi tiada malam ni. Maka masa untuk berhujah bagi setiap pembahas ialah 7 minit sahaja. Apabila pembahas telah bersedia untuk memerlukan hujah, loceng akan dibunyikan sebanyak sekali. Setelah seminit, loceng akan dibunyikan sebanyak sekali. Loceng dibunyikan lagi sebanyak 2 kali, menandakan pembahas mempunyai masa sebanyak 1 minit untuk mendapatkan hujah. Dan apabila loceng dibunyikan sebanyak 3 kali, bermakna waktu sesi penghujaan pihak kedua-dua berhormat telah tamat. Sebelum memulakan sesi persidangan, Dewan ingin mengingatkan bahawa sebarang isu sensitif yang menyentuh agama, kaum dan peribadi adalah dilarang. Penggunaan ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah juga adalah dilarang sama sekali. Peraturan-peraturan lain seperti yang telah dimaklumkan lebih awal termasuk kaedah izin laluan adalah berkuat kuasa. Sekarang tibalah masanya saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat kepada sidang Dewan. Di sebelah kanan saya adalah pasukan kerajaan daripada kumpulan ERA, diwakili oleh Yang Amat Berhormat Arvin selaku Perdana Menteri, Yang Berhormat Kurotul selaku Timbalan Perdana Menteri, serta Menteri Pertahanan iaitu Yang Berhormat Himi yang berada jauh di Sabah. Seterusnya, pasukan pembangkang di sebelah kiri saya yang diberi nama kumpulan Senti Era. Kalau sebelah kanan Era, dia Senti Era. Dibarisi oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, sahabat-sahabat saya. Yang Berhormat Ketua Pembangkang Alif. Yang Berhormat Mukris selaku pembangkang kedua. Dan pembangkang ketiga iaitu Yang Berhormat Siti Aisyah. Panel hakim yang akan mengadili sesi perbahasan diketuai oleh Ketua Hakim kita iaitu Cik Azmina. Tadi hari Cik Azmina selesai melakukan solat tarawih sebentar tadi. Seterusnya dibantu juga oleh barisan hakim yang kedua iaitu Puan Caca. Dah kahwin. Diikuti juga oleh hakim ketiga iaitu Cik Saidatun.
Bersama juga kita pada hari ini dua para ulama daripada masjid. Diketuai oleh Encik Muhammad Alif, Aiman. Aiman. Serta daripada laut saya import Encik Muhammad Akmal ini. Dengan kuasa diberikan kepada saya akan mengisytiharkan sidang Dewan bermula. Sebelum tu saya nak jemput jugalah saya punya penjaga masa yang cantik, comel, kecil lagi daripada saya, Cik Anis. Jadi tepuk juga. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengemukakan usul hujah beliau yang bertajuk pada hari ini sidang Dewan akan mengusulkan usul keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Perwakilan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang dan seterusnya ahli dewan yang bersidang. Tuan Yang Dipertua sedang dan sekalian bertindak selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Saya akan menggagaskan satu usul demi kemaslahatan rakyat jelata. Usul pada hari ini berbunyi keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Maka Tuan Yang Dipertua sedang dan sekalian selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini saya akan melakukan dua gerak kerja utama, iaitu yang pertama pendefinisian secara konseptual serta secara frasa demi frasa, dan yang kedua saya akan menghujahkan satu hujah di perwakilan kerajaan. Maka Tuan Pertua sedang dan sekalian tanpa melengahkan masa saya teruskan dengan pendefinisian frasa demi frasa di meja perwakilan kerajaan. Maka Tuan Yang Pertua sedang dan sekalian, untuk frasa media di meja perwakilan kerajaan kami katakan bahawa semua platform atau bentuk penghantaran maklumat yang digunakan untuk tujuan komunikasi dikenali sebagai media. Dan Tuan Yang Pertua sedang dan sekalian, untuk keterbukaan media pula, kami mengukur keterbukaan media adalah sebagai kemampuan untuk menyalurkan maklumat yang dikira sebagai sensitif ataupun provokatif sama ada terhadap isu-isu kerajaan ataupun dalam kalangan masyarakat. Maka Tuan Yang Pertua sedang dan sekalian, namun kami ada satu peringatan untuk Tuan Yang Pertua sedang dan sekalian dan juga perwakilan pembangkang pada hari ini. Apabila kita berbicara soal keterbukaan media, kita tidak boleh menafikan bahawa keterbukaan media ini Tuan Pertua adalah 100% mutlak ataupun 100% bebas, kerana kita perlu ingat bahawa dalam setiap perkara perlu ada kawalan. Jadi Tuan Pertua, di meja perwakilan kerajaan kami tunjukkan bahawa ada kawalan seperti Akta Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi, dan sebelum ini ada ISA dan sebagainya. Maka untuk frasa perpaduan negara, kami katakan bahawa satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan budaya dapat hidup dengan aman Tuan Pertua sebagai satu bangsa yang bersatu dan memberi komitmen terhadap perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara selari dengan dasar perpaduan negara yang menekankan konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Jadi Tuan Pertua dan sedang dewan sekalian, saya teruskan dengan frasa kontroversi pada hari ini, iaitu frasa menyuburkan. Menurut persuratan Melayu, menyuburkan bermaksud berkembang dengan baik ataupun bertumbuh dengan baik. Maka Tuan Pertua dan sekalian, apa yang kita perlu berbicara soal pada hari ini untuk menunjukkan bahawa keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Tuan Pertua dan sekalian, kami tunjukkan bahawa di Malaysia Tuan Pertua dahulu dan kini ada perubahan. Kita lihat keterbukaan media semakin bebas ataupun semakin terbuka, dan pada masa yang sama pula kita dapat lihat perpaduan di negara kita Tuan Pertua semakin baik ataupun berkembang dengan baik. Kita lihat berdasarkan World Press Freedom Index pada tahun 2010, Malaysia telah menduduki tangga ke-141 dalam World Press Freedom Index dengan izin Tuan Pertua, manakala pada tahun 2020 ataupun 10 tahun kemudiannya Tuan Pertua, kita telah berjaya berganjak sebanyak 4
40 anak tangga Tuan Pertua yang menunjukkan kesan positif untuk media, keterbukaan media. Dan kita lihat pula Tuan Pertua apa status quo pada hari ini. Kita lihat indeks keamanan global yang dikeluarkan oleh Institute of Economic and Peace dengan izin Tuan Yang Pertua berdasarkan mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup, Malaysia telah berjaya menduduki tangga ke-29 pada tahun 2018 dan telah berjaya berganjak ke tangga ke-20 pada tahun 2021. Jadi Tuan Pertua, situasi ini menunjukkan betapa berlakunya kejayaan toleransi antara rakyat yang berbilang kaum di Malaysia ini Tuan Pertua, sehingga kita berjaya menduduki tangga 20 teratas dalam indeks keamanan global Tuan Pertua. Jadi itu status quo kami. Kami katakan bahawa keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara, melihatkan kepada kedua-dua komponen pada hari ini Tuan Pertua menunjukkan kesan positif di mana berlaku perkembangan yang baik dalam perpaduan negara disebabkan keterbukaan media ini Tuan Pertua dan sekalian. Maka selaku perwakilan pembangkang yang baik pada hari ini, mereka sepatutnya tunjukkan kepada kita adakah keterbukaan media ini Tuan Pertua langsung tidak mampu untuk menyuburkan ataupun menyebabkan perpaduan negara berkembang dengan baik Tuan Yang Pertua dan saudara sekalian. Dan adakah pada hari ini berlakunya adakah perpaduan negara dihadkan perkembangannya Tuan Pertua saudara sekalian. Baiklah, selesai pendefinisian secara konsep di meja perwakilan kerajaan, saya akan beritahu gerak kerja Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Timbalan Perdana Menteri akan mengemukakan dua hujah. Yang pertama, interaksi melalui media mampu menyatukan masyarakat, dan hujah ketiga, keterbukaan media mampu memberi kebebasan bersuara. Dan Menteri Pertahanan pula akan membidas segala pendefinisian hujah dan pembawaan perwakilan pembangkang. Maka Tuan Yang Dipertua dan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan hujah pertama di perwakilan kerajaan, iaitu meningkatkan kematangan dan pemikiran masyarakat. Tuan Yang Pertua saudara sekalian, apa yang kami tunjukkan pada hari ini, apabila berlakunya keterbukaan media yang sudah berlaku di Malaysia ini Tuan Pertua, maka perpaduan negara dapat disatukan. Mengapa? Yang pertama, kita lihat dalam media massa dan juga media sosial Tuan Yang Pertua, apabila berlakunya sesuatu isu yang dibangkitkan ataupun berlaku di negara Malaysia ini, maka akan dapat komen-komen ataupun lontaran pendapat oleh rakyat Malaysia. Maka Tuan Yang Pertua, Dewan Sidang dan sekalian, kita dapat lihat betapa berlakunya interaksi antara masyarakat yang berbilang kaum ini dalam semua platform media sosial Tuan Yang Pertua, seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Kita lihat juga apabila kerajaan membentangkan dasar-dasar negara yang terbaru dan sebagainya, terus dapat komen-komen dan juga pendapat daripada rakyat. Maka disebabkan itu, kami katakan bahawa keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara Tuan Yang Pertua dan sidang dewan sekalian. Maka selesai juga hujah Perdana di perwakilan kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Encik Arvin. 7-18. Susur baik kata dia. Mantap. Jadi tanpa kita melengahkan masa, okey, saya borak-borak dulu seminit. Jadi untuk makluman untuk makluman sidang dewan, para jemputan di belakang. So perdebatan kita pada malam ni hanya akan diteruskan untuk 3 sahaja pusingan untuk kita menentukan siapa top 3 yang kita pilih untuk layak masuk ke debat perpaduan yang akan berlangsung bulan depan. Tak lama lagi. Boleh set dalam kalender. Okey, kita ada lagi 10 saat. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 10 saat ni. Okey. Baiklah.
Seterusnya, tanpa kita melengahkan masa, Dewan menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang iaitu YB Alif. Alif, F ada dua kan? Alif. Itu untuk membahaskan usul pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka arena perdebatan ini dengan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, penjaga masa, barisan hakim yang berada di Neraca Keadilan, barisan kerajaan di sebalik sana, rakan-rakan pembangkang dan seterusnya sidang dewan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semuanya. Berkat keamanan dan keharmonian hari ini, Dewan kembali bersidang membahaskan satu usaha yang amat menarik, iaitu keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan satu usaha. Namun, setelah dikaji, usaha kerajaan mengalami kelemahan dan ketidakrelevanan dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Jadi, kami memohon untuk membangkang dan memohon Dewan ini untuk menolak usaha ini sekeras-kerasnya. Saya meminta untuk meminda definisi pihak kerajaan kepada keterbukaan media merosakkan perpaduan negara. Kami takrifkan media sebagai perantaraan komunikasi mengikut Kamus Dewan edisi keempat dan frasa merosakkan sebagai runtuh atau ranah oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu, saya bulatkan sebagai keterbukaan media dapat meruntuhkan perpaduan negara dan saya mohon agar Dewan menerima pindaan oleh pihak pembangkang. Sidang Dewan sekalian, bangun Perdana Menteri seketika tadi telah membawa satu premis yang rapuh, iaitu Indeks Keamanan Global oleh World Press Freedom telah menunjukkan peningkatan untuk keterbukaan. Namun, setelah kami teliti apakah bukti yang telah menunjukkan keterbukaan media tersebut kepada negara kita dan kepada masyarakat di negara ini. Premis yang dikemukakan amatlah pincang dan tidak rasional. Dengan usaha yang mereka bentangkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan satu hujah, iaitu meningkatkan pematangan pemikiran masyarakat. Bidasan saya amat mudah. Pengguna di media ini berbaca ragam, bermacam umur. Jadi, kematangan itu tidak boleh diukur dengan mudah sekali. Kematangan itu dibawa daripada peringkat umur, daripada peringkat kecil hingga peringkat yang besar. Oleh itu, kita tak boleh simpulkan bahawa kematangan itu dapat berlaku dengan mudah dan semua media dapat menggunakan dengan lebih terbuka. Oleh itu, saya juga ingin menerangkan bahawa keterbukaan media ini membawa satu benda yang buruk dan harusnya ia mempunyai peraturan yang ketat dan berlaku dengan lebih tertutup. Tuan Yang di-Pertua dan Ahli Dewan, untuk menolak isu ini, pihak pembangkang telah meletakkan 3 strategi utama, iaitu selaku saya, Ketua Pembangkang akan membawa hujah media grafik yang rasisme dan pembangkang kedua akan kemukakan 2 hujah, iaitu puak media politik dan kebebasan hak bersuara. Duduk beliau naik pula pembangkang ketiga yang telah diamanahkan oleh saya untuk memindas hujah-hujah kosong dan sosang pihak kerajaan yang cuma meraih simpati Tuan Yang di-Pertua dan sekaligus mengukuhkan Dewan pihak kami. Hujah saya, media grafik yang rasisme. Media grafik pada era ini telah disalahguna oleh sesetengah pihak seperti syarikat penyiaran televisyen, surat khabar dan juga netizen di media sosial sendiri kerana keterbukaan media tersebut. Saya ambil satu contoh. Isu karikatur Nabi Muhammad SAW oleh syarikat majalah bebas Charlie Hebdo di Perancis pada 7 hari bulan 1 2015 telah memecahkan perpaduan umat Islam dan ini telah menunjukkan keterbukaan media oleh Charlie Hebdo tersebut mampu membawa kepada kerosakan dan kepada hal ini telah menunjukkan kerosakan kepada umat Islam dan juga di masyarakat serata dunia. Dan untuk menyokong pihak Dewan kami,
Saya telah mengambil satu kajian oleh Pusat Pengajian Sains Masyarakat oleh Universiti Sains Malaysia pada tahun 2015 menunjukkan sebahagian besar, yakni 50% yang telah mengikuti setengah daripada responden menunjukkan sebahagian besar media grafik ini telah ditunjukkan apabila ia bersifat terbuka, ia dapat diinvestasikan dengan mudah oleh setengah pihak dan sentimen perpaduan itu bakal goyah kerana dicampurkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika bukti saya ini lemah, saya letakkan satu lagi fakta iaitu daripada kajian luar negara. Bahagian jenayah dan keganasan Amerika Syarikat menunjukkan bermula pada tahun 2001, 20,000 kes bunuh berlaku dan juga 600 kes kekerasan telah berlaku hanya kerana media ini bersifat terbuka. Bayangkan betapa banyaknya nyawa yang telah rosak kerana Izin laluan yang dipertua. iaitu ia bersifat terbuka. Okey, silakan. Sebentar tadi yang dipertua Ketua Pembangkang telah memberitahu kepada seluruh Dewan tentang dua kajian yang telah diambil untuk menyokong hujah Ketua Pembangkang pada hari ini. Jadi atas dasar apakah yang mengatakan bahawa indeks kesepaduan ataupun kajian yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi tidak boleh diguna pakai? Adakah kita cuma perlu mengguna pakai dua kajian yang diberikan pada masa ini? Saya rasa itu tidak adil dan saya harap dapat dijawab oleh Ketua Pembangkang. Saya tak akan tahu untuk gunakan dua itu sahaja. Dengan balik akal kata saya sebentar tadi, itu adalah contoh menunjukkan kelemahan pihak kerajaan di sebelah sana dan saya telah kukuhkan dengan dua bukti yang telah saya letakkan, iaitu fakta daripada Universiti Sains Malaysia dan juga kajian daripada luar negara, iaitu bahagian jenayah dan keganasan Amerika Syarikat. Akhir kata, saya teringat satu peribahasa, seekor kerbau membawa lumpur, habis semua terpalit. Dan dalam hal ini, kerana keterbukaan media ini, habis kepaduan terkait. Daripada saya, mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Wah. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Demikian tadi hujah Ketua Pembangkang bagi menolak usul kerajaan. Dewan mengucapkan ribuan terima kasih beserta pantun yang nanti kita buat pantun juga ni. Kita kena ada pantun juga kat sini. Okay, kita bagi masa 1 minit. Siapa kata? Alina. Dekat ni live. Minas Sina. Patutnya kat sini ada masa juga kan, sebab diorang tak nampak. Oh, dia tak nampak. Sebab Angkat ni 1 minit. boleh weh. Ataupun sebab loceng tadi tu maybe dia dah disturb macam konon dah habis kan, padahal belum lagi. Bila lupa dah. Busy laluan. Yang audiens bukan nak bagi dia dalam. Yang belakang tu tak ambil busy laluan. Yang audiens bukan nak bagi dia dalam. Serius lah kita. Tak main-main lah brother. Kita nak bagi. Tak Datuk. Anis kita pun bagi jalan-jalan. Kita orang pun dengar. Baru lah cek tengok bangga sikit. Nampak hidup lah. Dan teruskan persidangan dengan Yang Berhormat Menteri Kedua iaitu YB Kurotu yang baru saja sembuh dari penyakit sesemanya. Tak, suaranya Ella. So, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan seperjuangan yang berpandang jauh, delegasi kerajaan, perwakilan pembangkang yang berwawasan, seterusnya sidang perwakilan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Salam perpaduan, salam perdebatan, salam kerukunan bumi Tuhan. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini Dewan bersidang untuk membahaskan satu usul yang cukup menarik dan selagi untuk diperdebatkan. Usul pada hari ini berbunyi, keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Baiklah, saya mulakan dengan bidasan saya kepada Ketua Pembangkang kita sebentar tadi. Baiklah,
bangkit ketua pembangkang kita sebentar tadi dengan hujah sulung mereka mengatakan bahawa media grafik yang rasis dengan izin yang dipertua. Okey, baiklah, melalui hujah mereka sahaja kita dapat lihat bahawa mereka hanya duduk dalam takuk yang sama, ibarat katak bawah tempurung, kerana mereka hanya mengecilkan skop kepada media grafik sahaja. Jangan kecilkan skop dalam Dewan Perdebatan ini yang berhormat, kerana dan sangat tidak relevan. Media kita ada banyak. Kita ada media cetak, media digital dan media elektronik. Saya harap pihak pembangkang dapat memperluaskan lagi media-media yang ada. Baiklah, seterusnya. Yang berhormat juga ada mengaitkan mengenai isu karikatur yang memecahkan perpaduan yang melibatkan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang berhormat, isu ini agak sensitif untuk dibawa dalam Dewan Perdebatan kita pada hari ini. Namun, hadirin sekalian, negara kita mempunyai undang-undang yang berhormat. Kes-kes sebegini boleh disabitkan dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas pertuduhan grafik yang menyentuh sensitiviti agama. Jangan kita hanya lihat pada sisi yang negatif sahaja. Kerana jika kita kaitkan dengan media grafik yang ada di negara kita, kita dapat lihat terdapat pelbagai-bagai program televisyen yang tidak pernah menyentuh sensitiviti masyarakat. Jangan biarkan Nina setitik rosak susu sebelanga, hadirin sekalian. Sebagai contoh, saya beri contoh pada hari ini, karikatur Upin Ipin. Saya yakin dan percaya satu dewan kita pernah menonton karya tersebut, dan saya yakin bukan hanya orang Melayu sahaja yang pernah menontonnya. Baiklah, itu sahaja untuk penjelasan saya pada hari ini. Saya teruskan dengan hujah kedua meja kerajaan, iaitu interaksi melalui media mampu menyatukan masyarakat. Baiklah, hadirin sekalian, jika kita telusuri dari zaman ke zaman bagaimana media maupun teknologi berkembang, jika dahulu cukup susah untuk mengetahui apa yang berlaku di sekeliling kita, sehinggalah berita dikeluarkan oleh media cetak pada ketika itu. Sebagai contoh daripada akhbar, barulah kita tahu apa yang berlaku pada ketika itu. Namun sekarang kita sudah mempunyai media elektronik seperti televisyen, radio yang mampu untuk menyampaikan sesebuah cerita, sesebuah berita dengan lebih cepat. Dan sekarang juga kita adanya media digital, iaitu dengan adanya telefon bimbit dan telefon pintar yang mampu untuk membolehkan kita berkomunikasi dan berinteraksi secara dua hala dan mengetahui sesebuah berita dengan sangat cepat, hadirin sekalian. Dengan media juga kita dapat lihat bahawa setiap masyarakat di negara kita boleh berkomunikasi antara satu sama lain, serta perkara itulah yang dapat menyatukan masyarakat kita semua. Baiklah, sebagai contoh, setiap memorandum ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian seperti Kementerian Perpaduan Negara adalah melalui media. Okey, baiklah, pada 16 April 2019, Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Amrul Syarif juga berkata, silakan. Yang berhormat, tadi Yang Berhormat ada mengatakan bahawa ia menyentuh hal sensitif dan kerajaan telah mempunyai undang-undang untuk mengawal hal ini. Namun kenapa biarkan hal ini berlaku sedangkan kita boleh tutup hal ini dengan tidak membuat keterbukaan media? Mohon untuk tegaskan. Baiklah, Yang Berhormat, seperti yang Perdana Menteri pihak kerajaan bawakan tadi bahawa kita mempunyai limitasi, bukan 100%. Maksudnya bukan 100% mutlak ataupun bebas. Maksudnya dalam sesuatu perkara ada, kita kena sedar bahawa ada yang dia tak boleh nafikan 100%, Yang Berhormat. Baiklah, saya teruskan dengan hujah saya. Baiklah, sebagai contoh, sebentar tadi saya bawakan bahawa pada 16 April 2019, Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Amrul Syarif juga berkata bahawa media massa berperanan untuk memupuk perpaduan dan mengekalkan keamanan. Beliau juga berpendapat bahawa media cetak, media elektronik ataupun media digital serta media dalam talian mampu untuk membantu rakyat Malaysia berinteraksi antara satu sama lain dan memberi kesan yang positif kepada sesemua pihak. Dengan ini, beliau juga mengharapkan bahawa pihak media memberi kerjasama dengan menyiarkan laporan yang sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti agama, bangsa dan kaum melalui media. Baiklah, saya bawakan satu kes yang sangat hangat diperkatakan pada ketika ini, iaitu kes seorang kanak-kanak OKU yang didera oleh pengasas rumah bonda iaitu Siti Bainul Abdul Razali. Baiklah, apa kaitan antara kes ini dengan usul kita pada hari ini? Baiklah, itu yang hadirin sekalian kena sedar, dengan adanya interaksi melalui media, kedua-dua kes-kes seperti ini dapat membuka mata rakyat seluruh
Malaysia untuk bersatu padu bagi membantu bagi menyelesaikan kes tersebut. Bukan kita pergi ke mahkamah untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi dengan adanya platform-platform di media seperti membuat sebuah petition yang memanggil semua rakyat Malaysia untuk mengisi petition tersebut, serta petition yang baru saja kita buat berkenaan kes ini telah mendapat sokongan daripada Pertubuhan Ikatan Wanita Antarabangsa mengenai petition atas talian tersebut. Jadi saya yakin lagi percaya bahawa baiklah, saya teruskan dengan hujah saya yang terakhir, iaitu dengan keterbukaan media mampu untuk memberikan kebebasan bersuara. Bercakap berkenaan kebebasan bersuara, kita juga semua sudah sedia maklum bahawa medium utama rakyat Malaysia pada ketika ini adalah melalui media atas talian. Setiap rakyat Malaysia mampu untuk memberikan pendapat masing-masing. Peguam Syamrizan Johan pernah berkata bahawa kebebasan bersuara adalah termaktub di bawah perkara 10 dan kurungan 1 dan kurungan A yang menyatakan dengan jelas bahawa setiap rakyat Malaysia mempunyai hak kebebasan bersuara. Jadi seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa maupun kaum mampu untuk memberikan pendapat masing-masing. Seterusnya, Perdana Menteri Malaysia yang keempat iaitu Datuk Seri Mahathir juga pernah berkata bahawa beliau yakin dengan adanya media atas talian rakyat Malaysia mampu untuk diberikan kebebasan bersuara yang diamalkan kerajaan kerana beliau percaya melalui hak ini ia berpotensi untuk memberikan keamunan serta keselamatan kepada negara. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Timbalan Perdana Menteri di perwakilan kerajaan. Jadi kita ambil masa 1 minit untuk bertenang. Suara yang hormat Timbalan Perdana Menteri ni macam Ella. Kita tunggu hari Selasa nanti suara dia macam mana pula. Minan. Tetamu jemputan kat belakang, okey? Okey. Sebelah sana, okey? Oh, fokus tu. Saya datang, okey? Minan. Okey, 78. Hai Syazwan. Perlu pen? Tanya dorang. So, apa nak sembang 1 minit? Kita sembang. Niko, usul apa nak bincang? Tanpa kita melengahkan masa lagi, kita akan teruskan dengan hujah daripada Timbalan Ketua Pembangkang ataupun Pembangkang kedua dari pihak perwakilan pembangkang untuk menolak usul kerajaan pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, Dewan mempersilakan Yang Amat Berhormat Muflis. Cakap. Cacat boleh tak kalau present timer tu dekat ni? Sebab Muflis kat dalam ni dia tak nampak. Macam dia tak perasan. Bulat ni hari. Aku baca. Hari caps lock. Caps lock kena semangat lah dekat ni. Kamu ni baca pun. Okey, kalau bidas kita ada apa tak? Tak, before repeat kita ada apa tak? Rewind. Apa? Sample. Ni, dia ada catat pasal belajar. Float. Dulu belajar dah sekejap. Dulu lah tapi. Mana tahu ni? Baiklah, sebelum bersedia, kita ulang sekali. Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Menteri Kedua Barisan Pembangkang untuk menolak usul pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Semua yang saya Hello, boleh dengar ke? Boleh. Cikgu. Dari Terengganu hingga ke Pahang, tinggal sebentar membeli jajan. Pembangkang kedua sudah datang untuk melawan hujah kerajaan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perdebatan kepada barisan hakim yang menjunjung keadilan, barisan menteri yang kami hormati serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Sekali lagi, kami daripada Tak Pembangkang mahu meneruskan perjuangan kami, iaitu
ingin meminta pihak Dewan meminda usul perdebatan hari ini iaitu berbunyi Dewan hari ini meluluskan usul bahawa keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Sebelum hujah saya akan dikupas terlebih dahulu, saya ingin memidas hujah-hujah dari Yang Berhormat Menteri Kedua yang menyatakan bahawa interaktif melalui media mampu menyuburkan perpaduan. Persoalan besar saya ialah bagaimana Yang Berhormat ingin mengatakan bahawa media boleh menyuburkan perpaduan padahal media-media yang ada pada ketika ini mengikut hala pihak yang berbeza fahaman. Jadi, perkara ini akan dibahas dalam hujah pertama saya. Seterusnya, Yang Berhormat Menteri Kedua juga menyatakan bahawa keterbukaan media memberikan kebebasan untuk bersuara. Secara mata kasar, 90% saya memahami apa pengisian daripada Yang Berhormat Menteri Kedua. Namun, 10% yang tak lepas itu ialah bagaimana Yang Berhormat ingin memberi definisi yang sebenar mengenai kebebasan bersuara. Jadi perkara ini akan dibahas dalam hujah kedua saya tidak lama lagi. Tanpa membuang masa, izinkan saya untuk mengutarakan hujah-hujah saya. Hujah pertama di bawah kata kunci iaitu puak media politik. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, perasan ataupun tidak, dengan kecanggihan teknologi ketika ini, banyak parti politik di negara kita menggunakan media internet sebagai suara mereka di alam maya. Dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, antaranya ialah UMNO Online, Parakam, Suara Keadilan dan Roket. Kebanyakan kandungan terdapat dalam blog tersebut menampilkan pengisian yang memenangkan kaum ataupun agama mereka sendiri. Ini jelas menunjukkan media parti politik menyumbang kepada perpecahan terhadap perpaduan. Hujah saya yang kedua berbunyi kebebasan hak bersuara. Secara keseluruhannya, rakyat menggunakan hak ini untuk menyuarakan pandangan mengikut cita rasa mereka tersendiri. Mengikut perkara 10-1 dan 10-4 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kebebasan hak bersuara adalah terpakai untuk semua rakyat Malaysia, tetapi dilarang mempersoalkan isu kewarganegaraan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra dan juga kedaulatan raja-raja. Contoh yang saya boleh katakan di sini ialah dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, penggunaan slogan Buy Muslim First bertujuan untuk meningkatkan ekonomi peniaga Islam. Sebenarnya tidak salah untuk menggunakan slogan tersebut. Asalkan janganlah sehingga peniaga bukan Islam yang menjual barangan serupa tidak mampu untuk mencari makan. Jadi kesimpulannya di sini jelas dibuktikan bahawa media bukanlah penyubur perpaduan negara jika media politik amalkan pengisian sebegitu rupa dan kebebasan hak bersuara gagal dipahami dengan baik. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua mohon untuk terus membangkang. Tepuk. Terima kasih Yang Amat Berhormat pembangkang kedua dari perwakilan pembangkang. Satu sesi perdebatan yang cukup menarik. Dah tengok belum muka korang? Share dekat dia belum? Teruk. Okey. Kita akan Menteri Pertahanan jauh dari Sabah. Pukul 11 dah weh, dah submit dah airport. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, persidangan akan diteruskan dengan Menteri Pertahanan daripada perwakilan kerajaan yang jauh berada dari Sabah. Semoga tiadalah bunyi-bunyi anjing malam-malam. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada. Alright. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan Yang Amat Berhormat Kimi. Silakan. Go Kimi. Media
merupakan satu platform yang tidak boleh pentingannya di negara kita. Sejak dari era sebelum merdeka lagi, media telah memainkan satu peranan yang penting dalam membangkitkan perasaan patriotisme dalam kalangan masyarakat. Namun, pada saat ini media itu amat perlu untuk ataupun diberi sedikit kebebasan untuk lebih menyelah dalam menyesuaikan pada masa ini. Sebelum itu, terima kasih saya ucapkan kepada yang diperdewan bersama kerajaan meja kerajaan Barisan Pembangkang di sebelah sana, serta semua ahli dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam berbahasa dan salam perdebatan saya titipkan buat Anda. Bangkit saya pada hari ini selaku Menteri ketiga, selaku Menteri Pertahanan. Buat pertama kalinya dalam hidup saya akan mempertahankan rakan-rakan saya di meja perwakilan kerajaan. Akan saya mulakan gerak kerja saya dengan membina sponsor atau secara jemaah yang seperti dikatakan oleh Azmina Sunan tadi. Seterusnya saya akan membidas ketua pembangkang dan pembangkang kedua. Memulakan gerak kerja saya yang pertama, yaitu bidasan secara menyeluruh. Pihak pembangkang perlu sedar bahwa kami di kerajaan tidak pernah mengatakan bahwa media itu tiada sisi buruknya. Namun, jika kita mengikuti segala apa yang dibawakan oleh pihak pembangkang pada malam ini, apa yang kita tidak mendapat apa-apa media itu tersebut dengan menyatakan segala sisi buruk yang tidak, bagi saya ada sedikit tidak relevan akan berlaku di Malaysia ini. Lagi pula, mungkin apa yang dimaksudkan dengan kebebasan di meja perwakilan pembangkang ialah kebebasan yang tanpa batas. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak pembangkang, jika kebebasan yang dimaksudkan tanpa batas itu, apa gunalah negara yang merdeka tanpa undang-undang? Kita memberikan satu kebebasan media di negara kita ini, namun masih tertakluk pada undang-undang yang sedia ada. Cuma kita memberikan kebebasan yang lebih sedikit, bukannya dengan memaparkan benda-benda yang tidak baik ataupun yang mampu memecah paduan negara kita. Pihak pembangkang perlu faham itu. Seterusnya, bergerak kepada bidasan secara individu. Masalah utama yang saya lihat pada pembangkang pada hari ini adalah dia tidak faham apa yang diperkatakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri apabila Perdana Menteri bangun sebentar tadi. Dan salah satu kesilapan Barisan Pembangkang ialah dengan tidak memberikan izin laluan langsung kepada Perdana Menteri dan membenarkan Perdana Menteri untuk bercakap sebebasnya. Terima kasih saya ucapkan. Sebentar tadi, Ketua Pembangkang ada mengatakan tentang kes yang ada di Amerika Syarikat pada tahun 2001. Sedar tidak sedar, kes yang telah dikatakan oleh yang amat berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi berlaku pada satu tempo masa yang amat lama sebelum ini. Sejak daripada itu, Amerika Syarikat sendiri telah membuat limitasi tentang kebebasan media yang ada di negara mereka. Jadi itu yang kami coba sampaikan pada hari ini ialah media yang bebas namun masih mempunyai akta atau undang-undang yang mampu mengawalnya. Tidak bermaksud kebebasan itu tanpa batas. Seterusnya, untuk membidas, maafkan saya, sebelum itu saya juga ingin membidas tentang apa yang telah dibawa oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi dengan menyatakan isu-isu seperti karikatur Nabi Muhammad SAW yang lukis Charlie Hebdo pada yang telah viral pada tahun 2014. Dengan mengambil contoh ini, saya rasa telah cukup jelas dan cukup kuat telah
dikatakan oleh yang di-Pertua Dewan sebentar tadi bahawa isu perkauman ataupun isu yang melibatkan agama adalah dilarang dalam Dewan ini. Jadi bagi saya memang benda ini memberikan kesan kepada perpaduan, tapi bagi saya tidak perlu dibicarakan di Dewan yang ini. Saya teruskan dengan pembangkang yang kedua. Pembangkang yang kedua sebentar tadi ada berikan dua isi, iaitu yang pertama puak media politik dan yang kedua kebebasan hak bersuara. Ya, silakan yang berhormat. Jika saya tak bagi kepada Perdana Menteri, saya bagi kepada Menteri yang ketiga. Media yang bebas namun dengan akta. Tapi adakah akta itu dapat mempertahankan dengan sepenuhnya tentang keterbukaan media? Macam mana kalau akta itu dilakukan dengan salah guna kuasa oleh pihak-pihak tertentu ataupun pihak golongan atasan selalunya yang hanya menggunakan kepalsuan untuk media ini? Saya harap untuk ulaskan hal ini. Terima kasih yang Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang perlu sedar bahawa jika usul ini masih dibincangkan di Dewan ini, maka ianya masih belum dilaksanakan. Jika kita belum melaksanakannya, macam mana kita akan tahu outputnya? Sedangkan benda ini telah dilimitasi di Amerika Syarikat sendiri, tidakkah kita boleh jadikan itu sebagai satu contoh? Saya menjawab izin laluan. Beralih kepada pembangkang kedua yang telah menyatakan bahawa puak media politik. Benda ini juga berlaku sama seperti yang dilakukan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi dengan menyentuh isu politik yang tidak boleh dibawa dalam Dewan ini. Seharap kedua-dua mereka lebih sedar dan lebih peka isu-isu yang boleh dan tidak boleh diperkatakan di Dewan kita pada hari ini. Selain itu, dengan menyatakan bahawa kebebasan hak bersuara, jika pihak pembangkang ingin itu disekat, jadi kebebasan hak bersuara yang dibawa oleh pembangkang kedua sebentar tadi. Sekian daripada saya, mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hello, guys. wabarakatuh. Hello. Good job. Hello. Ya, Dengar ya? hello. Dengar. Kimi left sekejap. Kimi betul-betul ada emergency. Nanti Kimi join balik kalau. Sure. Baiklah. Hakimun. Jadi kita akan habiskan kita punya bahagian pertama perbahasan usul dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Pembangkang ketiga daripada meja perwakilan pembangkang untuk menolak usul perbincangan dari pihak kerajaan pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Amat Berhormat Aisyah. Jangan lincir. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua, Delegasi Perwakilan Kerajaan, rakan-rakan pembangkang seterusnya sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, usul yang dibahaskan pada hari ini masih sama, iaitu keterbukaan media menyuburkan perpaduan negara. Namun kami di premis pembangkang masih kukuh dengan pendirian kami bahawa keterbukaan media merosakkan perpaduan negara. Selaku diberi mandat sebagai Yang Berhormat Menteri ketiga dari pihak pembangkang, saya ingin mengajak anda semua untuk meneliti satu persatu permasalahan yang dibawa oleh pihak kerajaan di sebelah sana. Sidang hadirin sekalian, saya mulakan dengan gerak kerja saya pertama, iaitu dengan bidasan konseptual daripada pihak kerajaan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan tadi bahawa ada perubahan dari segi media, iaitu dalam perpaduan negara kita semakin saban tahun semakin baik. Menurut World Best Freedom Index, kita telah mendapat tempat ke 141 dan kita naik
40 anak tangga. Memang betul, dia satu pencapaian yang bagus, tapi saya ingin Yang Berhormat dan Menteri membuktikan kepada kami apa bukti keterbukaan media yang menyebabkan kita perpaduan di Malaysia meningkat. Saya perlukan justifikasi tentang perkara tersebut. Dan seterusnya, saya teruskan dengan birasan individual. Selesai berdasarkan sektor tadi, saya bergerak ke bidasar hujah pertama pihak kerajaan, iaitu mereka ada mengatakan bahawa dapat meningkatkan kematangan dan pemikiran masyarakat. Seperti sedia maklum, jika keterbukaan media ini dikira oleh kematangan pemikiran masyarakat, sudah pastinya tak akan berlaku kes-kes sebagai contoh, saya beritahu, saya ceritakan satu kes penjawat awam bocorkan rahsia yang telah mengancam keselamatan negara, di mana seorang penjawat awam telah membocorkan dokumen sulit berhubung lawatan timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke UAE dan dia telah menggugat keselamatan negara. Jadi jika kita berkata keterbukaan media ini dapat meningkatkan kematangan, di manakah letaknya kematangan di situ? Bila kita mengetahui bahawa dokumen sulit kerajaan tidak boleh dibocorkan sewenang-wenangnya. Seterusnya, saya bergerak kepada hujah daripada timbalan Perdana Menteri, iaitu interaksi media mampu menyatu padukan masyarakat. Sebagai contoh, saya memberi satu contoh. Berlakunya tragedi 13 Mei 1969 adalah disebabkan oleh lontaran perkataan lucah dan juga tidak sopan dan ada unsur perkauman. Jadi di sini, silakan Muhammad. Terima kasih Muhammad. Yang pertama, adakah perbedaan pada tahun 1969 itu adalah disebabkan oleh media yang seperti yang ditunjukkan oleh perwakilan kerajaan seperti media sosial dan juga media massa? Mohon saya untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat. Memang seperti yang sedia maklum, pada tahun 1969 media ini adalah tidak terlalu besar, tapi perlu kita ingat pada zaman dulu memang tiada media sosial, tapi kita ada media cetak, kita ada media lisan. Jadi daripada situ, itu juga dikira sebagai media Yang Berhormat. Jadi saya teruskan, dan contoh satu lagi iaitu saya teruskan dengan hujah pada pihak kerajaan, iaitu keterbukaan media mampu berikan kebebasan hak bersuara. Seperti yang sedia maklum, memang hak bersuara ini perlu ada hadnya. Tapi kita boleh lihat 500 laporan penghinaan terhadap agama Islam, raja-raja Melayu serta pemimpin negara dan kaum berlaku saban tahun. Jadi di manakah keterbukaan media ini kita lihat dapat memberikan kebaikan kepada rakyat? Saya teruskan dengan pengukuhan daripada pihak kerajaan di bawah kata kunci media grafik yang racism. Seperti kita sedia maklum bahawa media grafik adalah salah satu media pengantaraan antara masyarakat. Jadi media grafik ini seperti kita tahu telah menjadi salah satu medium berlakunya masalah perkauman antara masyarakat. Kita tidak mengatakan bahawa media grafik saja, media sosial, media cetak, media akhbar, media online juga berlaku hal seperti ini. Tapi media grafik adalah salah satu media yang paling umum yang kita lihat untuk isu perkauman. Seterusnya hujah kepada pihak kami, hujah kedua pihak kami iaitu puak media politik. Seperti kita sedia maklum,
setiap masyarakat negara ini mempunyai fahaman politik masing-masing daripada apa-apa jua pada. Tapi keterbukaan media dapat kita lihat pada zaman kini, pada zaman kemodenan kini, media telah dijadikan satu platform di mana untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa batas, mengutuk Perdana Menteri dan mengutuk bagi individu-individu politik yang status tinggi. Dan seterusnya, saya pergi ke kebebasan hak bersuara. Mengapakah kebebasan hak bersuara perlu dilihatkan adalah untuk menghalang isu-isu perkauman atau berlaku di kalangan masyarakat. Jadi secara konklusinya, kami di pihak perwakilan pembangkang masih utuh dengan pendirian kami di bawah usul keterbukaan media merosakkan perpaduan negara. Dengan itu, Tuan Yang Di-Pertua, mohon agar pendirian kami diterima dan saya mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Baiklah, dengan berakhirnya hujah yang berhormat pembangkang ketiga, bahagian pertama perbahasan usul ditamatkan. Terima kasih yang berhormat pembangkang tiga. Sekarang majlis berhenti rehat selama 3 minit bagi memberi peluang kepada kedua-dua pasukan kerajaan dan pembangkang bagi menjadikan hujah-hujah penggulungan. Masa tak ada, okey. Gulungan ditamatkan. Jadi tak dengar. Puasa. Dah ke Hakim-Hakim? Okey, boleh start. So, okay, first of all, kita just bagi ni lah. Ya, tahu. Tapi kita kena Ya. Nanti saya akan bawa lah ke sana. Jangan risau. Hakimi, selamat datang. Dia tahu je kita nak mula komen. Okay, so memang pakai mask. Tiba-tiba pakai mask. Okay, so kita akan komen. Kenapa nak cakap kat sini? Kita akan bagi komen, just bagi roughly sejujur-jujurnya. Jangan risau sebab kita dah nak lama kan, lagi beberapa kali minit je. So kalau sorok-sorok bila nak bagi tahu yang dia betul-betul kan untuk improve. Sebab kita nak semua orang bagus. Anis pun. Okay, so kita bagi dulu dekat dua kita punya tetamu jemputan. Kita invite Zau daripada Pusat Islam UMP. Tada! Saya ada Akmal Deniz. Angkat tangan. Okay, boleh bangun. Di komen. Gila Bagi apa orang ni? TV. Macam mana Orang nak kaya pembangkang ni. Pembangkang kerajaan ataupun by individu lah, macam mana? Apa perasaan anda? Semualah. Berdiri yang berhormat. Okay. Tak dengar. Kuat sikit tak dengar. Nampak okey. Tak dengar. Kena dekat dengan kamera. Kau ni dia belum cakap tadi. Okay, sinilah duduk depan ni. Okay. Alright. Okay. Tak payah duduk. Yang nak dengar tu. Yang nak dengar yang ni. Okay. Biar laput siapa suruh duduk jauh. Tak dengar. Okay. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara keseluruhannya, saya tengok semua anggota okey. Maksudnya macam usul tu dia ada bertemu dia punya ni lah. Bertemu lah. Setengah kalau kita buat usul kan, kadang dia macam tak bertemu kan dia punya orang kata hujah tu dia tak bertemu. So intinya bahawa usul ni adalah dia bertemu lah. Maksudnya ada lawan. Maksudnya ada bahan, lepas tu ada ulasan, ada bahan dia kan. Okay. Lepas tu secara keseluruhan lah. Okay, and then untuk pasukan rasanya masing-masing
Sushi sangat. Siapa? Okey. Lepas tu mungkin dari segi macam benda yang kena perbaiki mungkin adalah dari kita punya apa kata apa rasanya bila kita nak buat pelaku kita tu kita kena macam spesifik bagi orang faham. Kadang bila kita cakap kan macam tak sampai tau. Macam tak sampai. So bila kita cakap tu pastikan sampai lah. Ataupun kata apa bagi boleh faham lah senang cerita. Itu lah. Oh, terima kasih. Okay, terima kasih Akmal Dirish. Seterusnya Muhammad Iman, Al-Fadil Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia belum habis cakap pun dah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi apa yang saya boleh komen berdasarkan apa yang saya dengar dan saya tahu. Allahu Akbar. Pertama sekali dari segi Macam banyak. Depan tu dah perasan. Macam banyak dah. jadi saya komen Nabi nak Okay. Habislah. saya tak tahu lah kan sebab video tadi dia mungkin dengan berat fikir dia tu. Lepas tu dia start kat situ dia masuk konsep. Konsep. Lepas tu lepas dia konsep dia score rasional pembukti baru dia masuk balik gerak dia. Timbalan dan penting memang dia. Ada tak tahu lah itu bolehkan dia tidak. Kalau dia boleh kerjakan kan. Allah. Tak biru. Saya cakap secara umum adalah secara apa yang saya dengar sebenarnya saya kurang jelas tentang apa yang kita dibawa ataupun apa yang kita sebenarnya kita perdebatkan sebenarnya. Mungkin macam bagi saya kurang jelas lah untuk usul keterbukaan media menimbulkan perpaduan negara. Sebab macam media pembangkang dibagi bentuk spesifik media grafik bagi media politik dan sebagainya lah. Dan untuk setiap kerajaan juga ujiannya yang pertama tadi peningkatan kematangan pemikiran masyarakat. Lepas tu ada interaksi menyatukan masyarakat. Jadi ini macam pada saya macam kurang tak kira pada saya lah. Saya macam tak jelas apa sebenarnya sebabkan. Ada macam orang pembangkang tak bernilai, kerajaan tak bernilai. Itu apa yang saya boleh buatkan. Baiklah, terima kasih. Terusnya Cik Anis. Anis ke? Komen Anis. Assalamualaikum. Salam. Malam ni Anis jadi penjaga masa, so nak fokus pada masa je lah kot. Maksudnya mukris masa je terlalu singkat, 4 minit something. So patutnya 7 minit tu kita kena guna sebaiknya. Kalau lebih sikit-sikit tu okey, kurang sikit pun okey, tapi 4 minit tu terlalu singkat. Sama ada waktu tu orang nak bagi izin laluan, nak jawab ke apa pun sesuai. Macam tu. Lepas tu rasanya overall okey je. Biasalah ada yang ada hujah yang bertembung, ada yang tak, ada okey lah. Biasalah debat kan. Alif
Anis kurang jelas. Dia punya bukan isi, so isi orang tak berapa nak fokus kan. Tapi cara percakapan dia tu. Ada yang certain word yang macam dia ulang 3 kali 4 kali baru macam okey dia cakap pasal resis. Macam tu. So kalau boleh jelaskan sikit tu. Dari yang lain okey je. Okey. Tepuk. Okay, next saya Ratun. Saya tak tahu sangat tapi saya kalau saya salah betul kan Okey. Cerita sekali saya rasa kalau saya rasa dua-dua saya rasa dua tak strong sebab saya tak nampak sebab saya macam betul lah macam saya cakap saya tak nampak apa yang cuba nak berdebatkan kan sebab mula pihak kerajaan ni pada saya PM okey tapi tak ada kali itu kan dia tak ada itu kan dia tak ada kan so macam dia orang cakap ni dia orang cakap keterbukaan media menyuruhkan kepada negara based on index tu tapi sebenarnya ada cakap macam umum je macam media ni terbuka index ni makin baik so saya rasa macam tak cukup strong untuk dia orang bawa sebenarnya. Lepas tu yang pembangkang pun diorang ikut je macam diorang sebab diorang cakap ada indeks ni makin baik semua kan so perpaduan pun disuruhkan so diorang pun ikut je so macam saya rasa tak kiranya macam dia tak nampak lah kan lepas tu kalau tak silap dia tak sebutkan kan Malaysia ke luar negara kan tak ada kan lepas tu tadi pembangkang pertama dia cakap pasal karikatur tu isu luar negara kan tapi menteri kedua dia jawab jangan sebutkan kat Malaysia ada akta tapi sebenarnya benda tu berlaku kat luar negara sebenarnya tak ada akta pun kat luar negara tu jadi sebenarnya betul lah keterbukaan media tu memang merosak kepada negara lah kalau yang luar negara tu sebab memang ada usuhan atau kata-kata tu tapi yang diorang bawa akal kat Malaysia sebenarnya tak menjawab pun yang isu kata-kata tu tapi tu pun diorang tak jawab pun cakap macam kata-kata ni bukan kat Malaysia isu ni kat luar negara diorang macam tak defend pun apa yang diorang bawakan lepas tu apa lagi lepas tu menteri kedua yang saya ingat pasal 1969 kan dan Perdana Menteri cakap dulu memang tak ada dan menteri kedua cakap kan dulu memang tak ada media itu tapi ada media cetak semua kan tak ada simbol tu ada simbol macam surat khabar mana ke pasal apa tak ada kan so itu pun tak strong lah dia jawab dengan luar tu banyak je kau cakap apa sebab saya nampak sebab dia cakap inilah pihak kerajaan dia bawa bila media ni terbuka dapat suruhkan kepada negara dia orang pun macam ikut je dia orang tak cakap pun kenapa media terbuka suruhkan kepada negara macam kepada negara ni boleh disibukkan daripada keterbukaan media ni juga macam tu dia orang tak pentingkan semua benda so itu sangat bermakna padat next Zee dululah sebab Zee pun nak komen pun bukan pasal jauh pun okay. Zee rasa so far Zee puji dulu sebab perbahasan ni untuk dikirakan sebagai kita meet semula setelah sekian lama online dan ni dikira first time juga sebenarnya mock yang kira macam face to face lepas tu terus untuk pemilihan okay. So macam bagi Zee korang did really well nak compare to yang atas macam Z atau yang lain-lain lah sebab event yang lain pun take 10 minit lagi faham maksud tu so korang punya mentally tu adalah set masing-masing tu adalah dan nampak lah well prepare masing-masing tu
Lepas tu Z puji juga untuk korang punya, bagi Z by keseluruhan lah, hidup. Maksud Z pendapatan tu hidup, bukanlah membosankan. Bertembun tak bertembun tu biar ada orang cerita nanti, tapi bagi Z benda tu hidup. Enjoy, yang dalam ni pun kelakar, yang kat luar pun fun. Serius, benda-benda tu yang buatkan kita lagi rasa nak passion, nak seronok, nak dengar, nak cakap actually, nak macam kenapa dia buat lawak tu, mesti ada part-part dia yang kelakar tu kan. So kenapa dia jadi macam tu, so alert lah semua tu. Z rasa korang semua ada karakter masing-masing yang boleh maintain kan. Macam Arvin, nampak Arvin jenis tenang. Z, to be honest lah, Z terkejut juga sebab nampak tak dia punya paper. Dia ada 2-3 ayat je. Dia ada 3 ayat tapi dia punya terang. Dia pandang itu, pandang dinding, pandang Z, pandang semua. Communicate mata dia dengan well mentally dia. Dan dia tahu bila dia nak cakap pasal hujah, dia nak read hujah, dia pandang ni terus. Dia macam, bagi Z nampak dia memang well prepare lah. Hujah betul tak hujah tu nanti dia orang And Z suka juga dia punya, kalau Alvin punya susun baik kata tu, bagi Z cantik lah. Cuma Z lagi suka orang-orang yang dia at least ada 3 benda ni. Kalau tak ada pantun, dia ada simpulan bahasa. Kalau tak ada sangat pun peribahasa. Kalau tak ada sangat pun kata-kata pujangga yang nampakkan memang kita ada, contoh tiang sari ke, bertuturkan, berbibitkan ke, dia macam ada benda-benda yang nampak lah gitu sikit kan. Tapi so far Arvin okey. Penstrukturan hujah tu maybe akan ada lagi benda-benda tu, nanti diorang explain detail. Next, Alif bagi Z, Alif ada aura tu. Ada aura tu. Tapi keyakinan tu kena tinggi. Sebab kalau serius, kalau Alif lagi confident dengan setiap bibit tutur kata, macam siapa cakap tadi kan, kena lebih jelas kan. Serius, nampak aura awak nak cakap tu. Pernah dengar tak ayat ni? Cukup package. Dia macam kalau lagi you confident dengan apa you cakap, orang yang macam Z ni tak kisah pun fakta tu betul ke tak. Contoh lah, tapi tipulah hakim tu kan. Dia mesti dah tegur kat, tak tahu kalau Minang dengan Caca tegur kan. Lepas tu okey, bagi Z, kamu kalau polish lagi kamu punya cara bertutur dengan confident level tu, hidekan lagi. Sebab serius ada potensi gila, tak tipu. Nanti boleh jadi macam Arvin tapi lagi Arvin lagi tinggi sikit. Macam dia kena bersaing. Serius dia kata, dia kena bersaing supaya kita macam lebih mantul kan. Tapi bersaing sehat lah. Kalau macam Arvin, dia akan try untuk selitkan lagi apa simpulan bahasa yang dia tahu peribahasa kamu. Yang Alif akan try lagi untuk nampak lagi cool lah. Saya nak cakap kita berhujah ni biar nampak cool gitu. Kalau perempuan tu nampak lah lentik gaya dia nak bercakap tu kan, macam tu. Tapi so far good. Okay lah tu. So next, timbalan Perdana Menteri, Kuroto aura ada, suara ada, jangan tukar biar sampai bila-bila so macam tu. Biar je sesama batuk. Biar jadi suara macam tu. Kuroto bagus, ditengok tadi ada simpulan bahasa. Ada benda-benda gitu. Ketenangan kamu pun ada. Dan paling penting, wanita ada banyak jenis. Ada wanita jenis garang, apa yang dia cakap tu tegas. Jenis macam tu, kamu jenis yang tegas. Aisyah jenis yang lembut. Semua orang ada cara masing-masing kan. Dia jenis mengedik, jujur cakap. Kalau semua orang ada cara masing-masing. Dia cakap gedik, Mina cakap garang dah berdas. Tahu berdas? Pam. Beat tu penting. Serius cakap, korang cool ke tak cool ke, nak nampak cool tadi tu, kena beat tu biar betul. Kalau jenis slow tu okey. Slow masuk Z, korang cakap macam jenis Aisyah jenis slow. Aisyah jenis satu kita bagi kan. Slow tu okey, tapi beat tu cover balik dengan apa? High pitch ke, cover balik dengan ada rentak-rentak nada bercakap tu. Jangan biar dah lah jenis cool. Cakap pun nada macam tu. So kena cover lah dengan ada ke macam mana Mukris tadi. Mukris tu contoh. Cari yang siapa pula keluar tu. Whatever dia. Macam Mukris walaupun tu, tapi dia ada attraction dia. Tu keberanian dia lah untuk buat macam tu. Ataupun kita tak panggil keberanian tu, perwatakan dia untuk macam tu. Semua orang akan ada cara masing-masing. Sama balik Kuroto tadi, you punya suara okey, saya suka nada, keberanian pun okey. Cuma maybe macam
Charvi juga. Benda yang melibatkan perstrukturan hujah tu adalah benda-benda je kan. Tu je. Boleh polish lagi. Boleh confident lagi. Kamu jenis garang, jenis suara. Tak tahulah sebab suara garang. Tapi tak pop. Maksud dia? Tak tegas. Kalau tengah cakap, contoh tadi dia cover balik pasal media ke apa benda bla bla macam kan. Balas balik, bagi dia pop macam suara tu. Kalau tak dengan suara pun dengan perkataan. Benda boleh cover. Kalau tak jenis, bukan jenis marah. Ya Muhammad, takkanlah macam tu kan. Ya Muhammad, takkanlah kita ni. Muhammad, kami dia macam dia kan pandai-pandai tu. Kalau tak pandai boleh pandaikan, jangan risau. Tengok video banyak-banyak, automatik kita akan pilih salah seorang yang untuk kita nak tiru cara dia. Tiru tu tak ada masalah sebab tu menjadikan diri kita lebih baik. Kalau tiru yang baik lah. Okay. Next, bukan kamu. Mukris dengar tak? Mukris, you ni. Ya. Mukris ni menarik sebab cara Mukris tu boleh dikatakan kamu kalau ala perdebatan tu ni first time Zee dengar. Tapi dia seronok sebab kita attract, tapi sebab Zee terlebih seronok tadi. So Zee tak well fokus dengan apa yang Zee nak dengar. Tapi macam Anis cakap, masa tu penting sebab 4 minit tu terlalu pendek. 4 minit pun saya ingat tadi 4 minit 6 saat. So memang pendek lah. Lepas tu Zee rasa pasal trend tu yang terima kasih ni Imam. Zee rasa yang tu nanti Mina dengan Caca akan explain, tapi Zee rasa untuk style perdebatan, untuk nampakkan Mukris lagi another level, kamu punya pap tu ada tapi tak garang. Faham maksud Zee? Kamu pap tapi tak garang. So boleh cover balik garang tu. Kalau rasa tak boleh jadi garang, jangan bagi pap ataupun cool down kan cara kamu cakap tu. Contohnya macam tadi. Tapi di bagus dia ada rentak Mukris ni. Dia pandai, dia tahu ayat mana yang dia nak tekankan suara dia. Lenggok tu kamu ada, tapi kalau babak style yang macam jenis Mukris ni, it's okay. Saya rasa next smoke kamu akan dah nampak lah sebenarnya diri tu macam mana. Nanti kita tengok next smoke macam mana Mukris. Tapi so far okay je. Zee teruja, tapi Zee harap akan ada perubahan dari segi nampak more cool. Kamu dah ada aura tu, cuma tak cool. Itu perspektif Zee. Dia macam tak siapa-siapa komen kan. Tapi terima je lah. Lepas tu next kita pergi kat Kimi. Kimi ada ke? Kimi hilang? Ada? Okay. Tak dengar sekali. Kimi tu Kimi macam Aisyah. Tak tahulah sebab korang berdua jadi menteri ketiga ke, Zee rasa dia slow. Dia dah jadi sebab before tu dah panas Mukris kan. Dia dah panas. Tiba sampai dekat Kimi dengan tu engine tu jadi slow sikit. Tapi maybe sebab korang berfikir, sebab Zee nampak korang berdua kerja korang kan nak mengulang semula kan. Korang punya, pembangkang punya, kerajaan punya. So Zee rasa lebihkan pop jenis yang kalau point tu jangan biarkan diam lebih daripada 3 saat bagi Zee. Kalau macam diam 3 saat tu kan dah jadi kita pun diam balik tengok dia. So dia macam bahaya sikit lah. Lepas tu bibit tutur kata Kimi tu, lenggok tu ada tapi cantikkan lagi. Baru nampak aura kamu tu sebab Zee perasan Kimi macam alif sikit cara nak menyebut not slang lah. Slang tu bagus, tu lagi tarikan. Maksud Zee cara slow untuk setiap satu wording tu. Ada yang jelas, ada yang tak jelas kan term-term tu. Tapi boleh polish, semua tu boleh polish, tak ada masalah. You did well. Next kita ada Aisyah kan, Aisyah ada lenggok macam menyanyi tadi. Pasal nak dia bagi hujan? Nak rakam di 2 video. Lepas tu Aisyah punya lenggok tu Zee suka daripada dulu lagi online lenggok dia sedap. Cuma garang sikit lagi Aisyah sebab kamu menteri ketiga kalau nak mengulang dia punya pertahanan dia tak apa. Tapi bila dia nak pam orang kau jangan sama rentak dengan kau nak cover kau punya ni.
Macam kau dah cakap yang tadi kan, yang dia kata apa, yang dia contoh yang cakap pasal dia tak bagi tahu pun sebenarnya skop ni kerajaan ke dalam negara ke luar negara, tiba-tiba nak kata tak boleh terima kami punya berkaitan kartunis tadi tu kan. So macam kau macam petikan dia tu, biar balik, sebab selalunya Menteri Pertahanan ni yang buatkan orang refresh balik nak pilih siapa sebenarnya. Kadang-kadang dia tu boleh jadi kayu untuk terbalikkan semula meja. Macam itulah. Tu je. So far okay. Anis pun buat kerja bagus. Semua bagus. Zee suka sebab dia hidup. Zee memang teruja lah sebab selalunya risau juga kan kali pertama ni dia jadi down ke macam, tapi yang belakang tu pun bagus, hidup. Bagus. Saya tu bagus, semua bagus. Okay, terima kasih. Okay, next kita silakan Caca dulu. Caca baru ketua. Small. Serius kan? Abang kau jadi ketua hakim dia pakai warna tu. Seperti hitam tu. Untuk kalau macam Aisyah bagi just dari segi isi tu lah, isi nak idea. Kalau macam gaya-gaya tu tak ada sangat seorang dia tadi. So secara keseluruhan untuk usaha tu sendiri dikata pasal keterbukaan media menyebabkan perpaduan negara. Tapi pada hari ini kita macam lebih cakap kepada kebebasan hak bersuara. Media tu kalau tak tumpukan kebebasan hak bersuara ni, kita ada macam tak selesai berlari media, tapi orang tak fokuskan kepada media. Jadi kita tak nampak sangat lah wording media tu. Lepas tu untuk macam tadi Alvin ada kata pasal status quo yang indeks. Kena kaitkan macam mana melalui media tu. Menunjukkan kesan positif juga. Pasal dia menyuburkan perpaduan negara. Macam mana media ni korang guna perpaduan negara kita dapat pukul. Pasal pihak pembangkang tadi ada 3 definisi. Jadi definisi tu nanti kenal berapa lagi. Tapi untuk korang definisi tak? Ada kan? Macam untuk pihak pembangkang dia cakap keterbukaan media tidak membuka perpaduan negara. Tapi korang banyak korang cakap pasal kebebasan hak bersuara lah, tak cakap macam mana menyuburkan ke tak menyuburkan ke. Pasal pihak pembangkang korang pun dia cakap ada yang kata pihak kerajaan kata negara kita ni menjadi dah terbuka. Korang boleh persoalkan sejauh mana keterbukaan itu, sebab apa? Dengan ada undang-undang tu, itulah menunjukkan tak terbuka media kita sekarang sebab ada limitasi. Itu korang boleh persoalkan sebenarnya. Sebab ada limitasi lagi media tu lah korang tak boleh terbuka dia. Lepas tu waktu yang saya bagi seluruh dia tak tahu macam Pak Ardi tu tengah sibuk main wayang macam waktu kurang tu Adis kan bagi iklan tu kan, kurang tu jangan stop, kurang tu habiskan dulu baru beri iklan tu. Kemudian untuk lepas tu wording hujah korang sebut bukan grafik dan rasisma. Tiba-tiba kata resiko. Kena konsisten perkataan itu. Hujah bahasa Melayu lah. Lepas tu macam resiko lepas tu rasisma tu. Lepas tu macam dekat bahagian keluarga tadi, korang cakap pasal media baru, media lama. Sekarang ni kita cakap pasal bukan media. Itu je dah ambil banyak. So maybe part tu kalau nak cakap pasal media, maybe ambil banyak. Sebab satunya yang kat situ korang boleh hujah pasal media banyak lagi lah. Lepas tu dia bawa kerajaan pasal hak bersuara, pihak pembangkang pun bawa pasal bersuara. Jadi persoalan dia sebenarnya korang sokong mana dan apa yang korang cuba sampaikan tu nak tunjuk pihak pembangkang pada tu tak sampai lah. Kemudian tadi Kimi ada kata pasal yang tadi yang Ali dah bagi izin lalu kan, macam orang asal kalau tak ikut asal macam mana kan. Lepas tu Kimi cakap apa yang kita bincang dalam dewan ni, jadi dia tak dilaksanakan lagi. Yang tu salah, kita dah ada atas dia. Apa yang kita bincang dalam dewan ni pasal usaha ni atas dia dah ada. Cuma kita nak bincangkan berkesan tak apa jadi begitu. Lepas tu Kimi ada juga cakap pasal isu perpaduan, isu agama tak perlu cakap, tak perlu bincang dalam dewan ni. Itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini dan pihak kerajaan kalau nak skopkan kalau kepada
Kalau cakap, dia cakap pasal isu politik tak boleh bawa dalam dewan. Jadi tak saja nak kita bincang pasal isu apa. Kalau politik tak boleh, agama tak boleh, perpaduan tu tak boleh. Tapi dah selesai dah, bukan tu perpaduan. Sebab tadi kita cakap lah isu perpaduan isu agama tak perlu dalam dewan. Itu nak ada salah sikit lah. Lepas tu kita cakap pasal Amerika ada limitasi. Bebas tapi ada limitasi. Macam mana bebas tu kalau ada limitasi? Faham tak? Sebab dia kata terbuka. Tu sebenarnya kat pembangkang boleh pusing-pusing ayat dia tu. Mana ni? So, di pada dia. Record yang ni kan? Hai. Untuk bukti, masa tu memang kena lagi lah. Lepas tu kita orang tak dapat apa hujah yang cuba bukti bawa yang berkaitan bahasa tu. Apa yang cuba disampaikan sebenarnya? Mungkin cakap pasal isu bahasa Melayu, tapi apa kaitan dia dengan media? Siapa yang tahu sebenarnya? Jadi kita Suatu hidup. mungkin itu mungkin. Apa? Yang pasal tu ke? Pasal Melayu tu ke? Pada kanunan apa kita nak kata tu, apa kata kita tak sentuh isu-isu yang berkaitan tu je lah. Okay. Firstly, ni general untuk kerajaan yang pembangkang. Actually, hampa tadi kalau perasan dah berdebat, hampa fokuskan dekat keterbukaan media je. Hampa dah tinggal langsung menyebutkan perpaduan negara. Sampai dekat first speaker ada lagi tau perpaduan tu. Tapi sampai dekat dengan second speaker dah hilang perpaduan negara tu. Hampa tak terangkan betul-betul. Macam dah tinggal terus. So, apa bincang hari ni, kebanyakannya dia pasal media. Sama ada media kita ni terbuka ataupun tidak. Pasal kebebasan bersuara persekutuan. Sepatutnya, awal-awal lagi kan ada Perdana Menteri cakap kan. Kita ni status quo keterbukaan media dekat Malaysia ni, media kita terbuka tapi ada kawalan akta persekutuan. Tu status quo untuk kita punya usul hari ni. So kalau pihak pembangkang, aku boleh je persoalkan keterbukaan macam mana. Tapi bila aku persoalkan tu, hampa just macam persoalkan benda tu. Adakah kita terbuka betul-betul? Tapi tinggalkan kat situ je. Hampa kena go on dengan keterbukaan media yang kita ada kat Malaysia ni, boleh ke tak menyebutkan kepada negara. Hampa boleh pentingkan tapi tak boleh jadikan, tak boleh bawa benda tu sampai ke akhir. Benda tu bukan ni. So boleh macam boleh je. Kalau apa nak cakap keterbukaan media kita ni tak cukup terbuka, apa kena bagi definisi apa keterbukaan media dekat pihak pembangkang. Lepas tu bagi contoh, apa negara yang media dia memang tak ada limitasi. Kalau aku nak bagi kesan dia, bagi terus. Apa kesan buruk bila berlakunya keterbukaan media ni? Macam tu. Lepas tu kalau yang first speaker untuk kerajaan Arvin tadi dekat definisi untuk Arvin intro gerak kerja dengan intro semua dah okey. Cuma Arvin kena tekankan dekat definisi. Contoh kalau dekat media tu kan kena dalam hurai sikit. Bagi contoh. Lepas tu pasal definisi lain macam nak ukur keterbukaan media ni kan, nak ukur kemampuan kognitif masyarakat, tak nafis betul-betul, itu dah okey. Cuma Arvin kena bagi nampak clear. Tadi kan Arvin kan macam keterbukaan media, lepas tu tak bagi contoh, lepas tu terus nak ukur dia. So macam kena bagi nampak sikit betul dia. Untuk perpaduan negara ni better yang definisi tadi pun okey. Cuma dia macam panjang sangat tau. Dia kena tekankan perpaduan negara ni ada antara siapa, antara masyarakat,
bagi nampak apa perpaduan yang kita nak cakap pada hari ini. So, and status quo tadi, okey je status quo tu. Cubaan yang baik je. Saya cakap, cubaan yang baik boleh nampak je sebenarnya. Dia nak tunjuk yang dulu tahun 2010 kita punya indeks keterbukaan media kurang kan, lepas tu meningkat. Lepas tu, daripada tu juga, pada masa yang sama, indeks keamanan kita meningkat. Tapi dia tak ada correlationship. Macam tak boleh kan dapat nampak situasi tu, tapi tak dapat faham macam mana dia relate. So better, ni cadangan je lah kan, better buat peranan media terhadap hubungan masyarakat. Bagi tahu dulu orang macam mana media ni sebenarnya adalah faktor utama kejernihan sesuatu hubungan dalam masyarakat Malaysia tu. Baru orang boleh nampak media ni ada impact yang besar. Bagilah contoh apa-apa yang boleh kan. Lepas tu baru boleh masukkan indeks-indeks tadi kalau boleh. Lepas tu hujah tadi, hujah Arvin tak ada facts. Dah faham dah hujah tu, tapi tak ada facts yang boleh sokong dia. Lepas tu tadi ni yang rational apa tak? Melihat kepada kesan positif kan? Kesan positif. Baik dalam kerja dekat tu. Lepas tu yang Puratul pula, selain Puratul intro pun okey, flow pun okey, tapi Puratul punya intro panjang sikit. Kurangkan pun tak apa sebab Puratul dia lebih masuk sikit yang tadi kan. So kurangkan dekat kat intro tu pun tak apa. Pasal bidasan, bidasan Puratul pasal hujah 1 okey. Bagi saya lah okey. Libat replace float pun okey. Libat dengan replace dia pun okey. Lepas tu hujah Puratul pun hujah first tu yang interaksi media tu okey je sebab nampak tu. Nampaklah satu-satu Puratul buat kan. Puratul buat dia punya apa, bagi tahu dulu apa, lepas tu Puratul lirikkan dia. Boleh nampak nice job. Dan tapi hujah second tu tak semasa tu. Hujah second tu tak ada kesan, tak ada isu, tak ada relationship. Tapi yang hujah first tu nak kesan akhir tak nampak sangat. Kesan akhir macam kalau boleh relatekan balik daripada isu yang Puratul cakap tu, apa menyebabkan kesimpulan apa yang menimbulkan. Lagi satu, keadaan menimbulkan dekat pihak kerajaan pun nampak je jelas. Tapi dalam hujah Arvin tadi dengan hujah second Puratul tak nampak. Hujah first Puratul tu dah nampak dah macam mana kesimpulan. Tu untuk Kimi ada duit tu. Kimi ada duit. Okay dah. Lepas tu untuk Kimi punya intro pun panjang sikit tadi. Tapi Kimi dah dapat tau. Kimi dah dapat flow macam mana nak jadi menteri ketiga. Tu dah okey. Tapi Kimi punya float okey, libat dengan replace Kimi masih tak cukup solid dan masih tak nampak bidasan tu. Cuba nanti improve kalau dapat lagi position third ni. Improve dulu dekat libat. Libat dia. Lepas tu untuk Alif. Alif punya tadi, tab Alif bagi definisi kan. Apa benda Alif? Betul lah benda Alif definisi kan. Yang kan Alif cakap, Alif bagi balik kan maksud media tu kan. Yang tu tak perlu, tak apa. Kalau Alif nak tambah baik, Alif cakap aja media untuk macam untuk definisi media ni kami nak tambah baik. Contoh bagilah apa yang nak tambah baik. Lepas tu dah tadi Arvin tak bagi contoh, Alif boleh bagi dia contoh.
menyuburkan jadi merosak, meruntuhkan kan. Sebenarnya Alif tak boleh buat macam tu sebab Alif tak ada kuah sebagai timbalan sebagai ketua pembangkang. Alif tak ada hak untuk nak pindah usul. Alif just boleh untuk tolak, memohon dewan untuk menolak usul. So Alif tak boleh cakap sebab Alif dah tukar dia punya usul. Jadi keterbukaan media meruntuhkan kepada negara. Tak boleh buat macam tu, kena tidak menyuburkan. So situasi macam mana situasi tidak menyuburkan tu kena bagi tahu juga. Kena bagi tahu macam mana situasi tidak menyuburkan kepada macam tadi Arvin ada buat kan. Kita dah ada ni lepas ni. Lepas kalau ada pula macam kalau tidak menyuburkan tu kita dah ada perpaduan, tapi disebabkan oleh keterbukaan media sekarang ni perpaduan tu hilang ke kurang ke kena macam tu. Apa ada? Betul kan? Tu kan? Macam tu buat kan? Betul tak? Betul. Kalau Benda ni sebenarnya macam kita tak soalan siapa tadi? Tak pun Alif boleh je buat keterbukaan media ni tidak menyuburkan pun. Dia macam sama je. Boleh lah, tapi macam susah sikit. tak jelas. Tak apalah pun, aku nak nanya betul ke tak je aku cakap ni. Tapi Alif tadi pun tak nampak sangat bidasan tu. Kan nanti next time buat dulu satu-satu. Definisi perasa pertama, kedua, perasa pertama keterbukaan media. Apa yang nak kamu baik? Kalau tak ada perbaik, terima. Kalau tak nak terima, tolak terus. Memohon agar dewan menolak usul. Tolak. Kita minta tolak. Kita nak pindah. Masa tapi bidasan tadi pun ritis tak cukup. Libat dia dah kena sikit tapi macam tak kena sangat. Tapi dia dah okey. Lepas tu hujah tadi, hujah Alif dia macam tak ada. Alif tu bagi banyak isu-isu kan. Tak ada huraian tu dan kesan dia. So macam nampak, macam kita nampak macam kartun hina Nabi Yusuf, apa kesan dia? Apa kesan kartun tu terhadap situasi perpaduan negara? Adakah disebabkan kartun tu orang ni gaduh, orang Islam gaduh dengan ni? Apa yang terjejas? Kita beritahu macam tu. Lepas tu untuk Mukris yang second punya masalah term juga macam Alif tadi yang meminda usul tu. Lepas tu gerak kerja dengan flow tak nampak sangat. Lepas tu bidasan pun tak nampak sangat tadi. Bidasan dah flow dah okey dah. Tapi dia punya ribat kritis dia tak nampak. Nampak float je. Macam bagi tahu je apa masalah dia. Lepas tu dia punya ribat tak nampak langsung apa yang nak cuba disampaikan. Lepas tu pasal hujah tu intro ni dah okey dah. Tapi dia punya isi tu tak kena. Tengah-tengah hujah dia tu tak kena dengan konten yang dia nak cakap. Saya nampak kan? Yang ni pun lepas tu kesan ni pun tak nampak. Hujah Alif dengan Mukris tadi, dia macam apa cakap je benda tu terjadi. Tapi kesan benda tu terjadi, aku tak nampak. Lepas tu, hujah second pun sama je masalah dia. Macam isu yang hujah second dengan hujah first Mukris ni mesti tak kena sikit. Aku bawakan dia tu. Kan? Pasal rasional je kan tadi kan? Rasional tu kena buat sebab kita nak sustain kan? Sebab tu pembangkang punya masalah, pembangkang tak ada stand yang kuat. Tak ada stand yang pegang sampai habis. Macam tak nampak. Kenapa tak menimbulkan? Kenapa merobohkan ni? Apa punya reason untuk cakap dia tak menimbulkan? Apa just tadi apa just macam ketikaikan keterbukaan media tu je. Perpaduan pembangkang memang tinggal terus perpaduan tu. Lepas tu pasal Aisyah
Hari ni Aisyah ada masalah sikit untuk flow percakapan. Sebab Aisyah konsep tu dah okey, individu, lepas tu tiba-tiba Aisyah dah masuk rumusan kes pihak kerajaan, pihak pembangkang kan. So patut Aisyah cakap dah dulu, okey selesai individu, kembali kepada pihak pembangkang yang lebih menjawab unsur perdebatan. Pihak pembangkang utara kedua hujah pertama iaitu di bawah kata kunci terangkan simple-simple je, tak payah lebih-lebih. Macam kalau boleh yang rumusan untuk kes tu, dalam before 1 minit before pun boleh, sebab rumuskan kes lepas tu terus perayuan, baru nampak semua. Lepas tu tadi Aisyah pun sudah dah okey, tapi hari ni ribat Aisyah tak okey. Dia macam tak kena. Kes yang pasal yang Aisyah cakap pasal yang kesukaan media tu kan, tak influence kematangan. Lepas tu Aisyah bagi dia punya contoh kes yang bocor rahsia, yang tu kan, yang lawatan sulit ke Perdana Menteri Kuwait. Macam tak nampak sangat apa kena-mengena dia dengan kematangan ni. Faham kan? Yang pasal tragedi 13 Mei tu pun tak ada kena-mengena. Macam tak masuk sangat lah dengan untuk Aisyah ribat. Dia macam tak kuat dan konten ni tak kena. Dah kena. Overall okey je. Kimi dah lah. Dah kan? Aisyah dah kan? So, tapi saya rasa apa semua dah faham kan usul kan. Apa tak ada masalah pasal nak faham usul. Apa dia tak ada masalah nak uraikan. Kembangkan idea tu tak ada. Idea tu dah ada. Tapi tak boleh tapi dengan media kita boleh cuba lagi. Jangan risau. Justifikasi korang Aisyah kan tak sumber daripada betul. Justifikasi bangsa ada kerajaan dia. Tadi apa dia cakap? Ada undi siapa menang tu kalah. Tak ada. Aiman, siapa menang ni? Tak lah. Siapa rasa kerajaan menang kat tangan? Siapa rasa kerajaan menang? Kat tangan? Dua-dua. Kerajaan Z. No. Usul diterima. Usul diterima kat tangan. 1, 2, 3. Majoriti kan. Allah. Saya rasa apa nama? Siapa? Arvin. Ini Arvin. Arvin. Macam mana surat? Saya pun prosedur. So, surat 1, 2, seri ya? 3, seri ya? 3, seri. Tapi semua tapi serius sampai semua lagi okey daripada kami time first match. Punya first match aku ingat apa dia. Cepat-cepat nak balik dari kita deal next. So tapi dari first second dah. Dah. Untuk match kedua, waktu kita itu okey. Okay, usul kita. Ini usul first. Usul kita masalah perkauman. Okay. Undang-undang penyelesaian. Jadi masalah perkauman titik berpinggir undang-undang penyelesaian.
Undang-undang penyelesaian. Kat sini siapa dari kerajaan? Untuk kerajaan Menteri Pertama kita ada Kuratul. Wah. Sudah kita memakan Hakimi. Yeay, kita ada second. Lagi je. Apa tadi? Kimi second? Kimi kata pembangkang. Kimi kata pembangkang. Kimi kata pembangkang. Okey. Dengar. Tak payahlah, dia semua sel-sel. Ya. Nanti Syah tak dah dapat marks. Dan menteri kedua kita ada 2 orang. Aisyah dengan Mufiz. Alright. Student dia nanti after Mufiz. Kimi. Tak. Bagi je. Sekaligus. Lepas korang punya hujah sama, tapi cara penyampaian berbeza lah. So lepas Aisyah, Mufiz akan buat juga. Dia macam sama, aku bincang sekali. Kita sama tapi buat sendiri lah. Dia nak penyampaian dia lah. Style dia lah. Lagi dia lah. Tindakan pun kepada korang. Menteri kedua pemangkang Aiman. Ahmad tak nak masuk nanti. Pasal Ratu dan Ani tak nak. Menteri ketiga tak ada Alif. Alif kena ni lah. Bila ada 2 pilihan. Alif lah. Afi lah. Alif. Yang kan dia TPM dia ada 2 kan. Alif lah. Bisa sama. Next, mok kedua. Kalau artis rajin nak pindah 2 orang tu, pindah sama. Kalau tak rajin, pindah sikit-sikit. Dia pilih salah seorang boleh. Hari tu buat esok. Lah. Bila kita nak buat habis semua bangun dia, Aiman kita tukar. Tapi ini Abi nanti bidas Aisyah je. Abi bidas Aisyah je. Aiman bidas apa je? Aiman bidas dua. Satu juga. Dia bidas Mufiz, dia bidas Aisyah. Bidas sikit dah. Kena dua-dua juga tapi sikit-sikit. Tak ada resis. Tapi masa lebih sikit lah. Kedua, kenapa? Benar lah. Usul kedua tular adalah virus. Virus. Okay. Dua dah bisa. Biar nak decide kita. Tak kau PM-nya. Aiman. Menteri pertama Aiman. Ini nama yang sama. Saya sama. Allah Akbar. Paling-paling kenapa saya tu? Admin menteri pertama. Siapa? Admin, kita pemangkang. And then TPM kita ada Hakimi dengan Adil. Okay. And then Mufiz. Minat tu ni. Bagus tadi. Menteri ketiga Aisyah dengan Kuratul. Nanti researcher korang nak boleh reach orang tu. Kuratul tak ada buat 3. Kuratul tak ada buat 3. Kuratul nak buat berapa? Kuratul nak try tak? Tak mau try ke Kuratul. Mufiz boleh tak? Kuratul ada gaya lah. Tak Mufiz dia dengan ni untuk 3. Tapi Mufiz dia tak ada nak try. Mufiz tak second ke? Mufiz boleh ke take? Kalau Mufiz tak boleh
Sekejap, aku jadi apa? Tak dengar. Mufid boleh ke menteri ketiga? Menteri ketiga ke pembangkang ketiga? Pembangkang ketiga. Pembangkang. Adik, boleh. Boleh weh, dia boleh jadi pembangkang ketiga. Ni jumpa pukul 10, target habis sebelum sahur. Masya Allah, sis. Tengah kita dah start. Kita tengah start. Supaya ada target dah. Kita jalan ke mana tu.